Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita berkata Imam al-Allamah Abdul Qasim Abdul Karim bin Hawazin al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ahmad menuturkan, aku bertanya kepada Abu Sulaiman Ad-Darani tentang sabar. Dan dia mengatakan, demi Allah, kita tidak dapat bersabar dengan apa yang kita sukai. Jadi bagaimana pula halnya dengan apa yang tidak kita sukai? Zunnun menyatakan, sabar adalah menjauhi pelanggaran dan tetap bersikap rela sementara merasakan sakitnya penderitaan. Dan sabar juga bererti tidak berat hati manakala kemiskinan menimpa kehidupan. Ibnu Atha menyatakan, sabar adalah tetap tabah dalam malapetaka dengan perilaku yang manis. Dikatakan bahawa sabar adalah berlalunya jiwa dalam cubaan tanpa keluhan. Abu Usman Al-Hili berpendapat, orang yang paling sabar adalah dia yang terbiasa dalam kesengsaraan yang menimpa. Dikatakan sabar adalah menjalani cubaan dengan sikap yang sama, seperti menghadapi kenikmatan. Abu Uthman juga mengatakan, pahala yang baik bagi amal ibadat adalah pahala untuk kesabaran. Tidak ada pahala lain yang melebihinya. Allah Ta'ala berjanji, وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Amru bin Uthman mengatakan, sabar adalah berlaku teguh terhadap Allah Ta'ala dan menerima cubaan-cubaannya dengan sikap yang lapang dada dan tenang. Al-Khawwas menjelaskan, sabar adalah menetapi ketentuan-ketentuan kitabullah dan sunnah Rasul. Yahya bin Mu'az menegaskan sabarnya para pencinta adalah lebih besar daripada sabarnya orang yang bersikap serba sedikit. Hal ini menghairankan bagaimana mereka dapat bersabar. Mereka telah menyenandungkan kesabaran adalah terpuji di setiap waktu dan tempat, kecuali kepadamu. Sabar kepadamu tidaklah terpuji. Ruwayah mengatakan sabar adalah meninggalkan keluh kesah. Zunnun menyatakan sabar adalah meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Syekh Abdul Ali Daqqaq menyatakan sabar adalah seperti namanya. Ibnu Atha membacakan syair ini, aku akan bersabar untuk menyenangkanmu, sementara rindu menghancurkan diriku. Cukuplah bagiku bahawa engkau redha meskipun kesabaranku menghancurkan diriku. Abu Abdullah bin Khafif menyatakan, sabar ada 3 macam. Sabarnya orang yang berjuang untuk bersabar, sabarnya orang yang sabar, dan sabarnya orang yang sangat sabar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, sabar adalah gunung yang tidak pernah terguling. Ali bin Abdullah Al-Basri menuturkan, seorang laki-laki datang kepada Ash-Shibli dan bertanya sabar macam mana yang paling sulit bagi orang yang sabar. Dia menjawab, iaitu sabar terhadap Allah Ta'ala. Tetapi orang itu menyanggah, bukan. Ash-Shibli menjawab, sabar untuk Allah. Orang itu menyanggah lagi, bukan.
Asyibli menjawab bersabar bersama Allah. Sekali lagi orang itu menyangka bukan. Asyibli bertanya, lantas sabar yang mana? Orang itu menjawab, sabar berjauhan dengan Allah. Mendengar jawapan itu, Asyibli berteriak sedemikian rupa sehingga hampir binasa. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita membicarakan tentang sabar yang merupakan sebahagian daripada iman. Sabar yang merupakan senjata manusia dalam menghadapi apapun kesulitan di dunia ini dan apapun musibah-musibah yang menimpanya. Maka kita tahu bahawa sabar ini, sebagaimana kita jelaskan, ada sabar dalam mentaati Allah, ada sabar dalam meninggalkan maksiat, dan ada sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Setengah ulama menyatakan sabar yang paling sukar ialah sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Dilihat ramai orang yang mungkin boleh meninggalkan larangan Allah, sebagai contoh judi, arak, tapi mereka tidak mampu sabar untuk solat 2 rakaat, untuk solat subuh, untuk solat asar dan isyak dan sebagainya. Maka sebagian ulama melihat sabar dalam mentaati Allah lebih susah dan pahalanya lebih besar. Apatah lagi nak istiqamah dalam umur sampai ketua. Sebab meninggalkan maksiat akan sampai waktu di mana kita memang tak boleh buat. Sebab tua, sebab sakit, sebab bahaya yang mungkin menimpa, sebab takut tindakan tata tertib, disiplin, kerana bimbang persepsi manusia pada kita. Maka ramai orang meninggalkan maksiat secara semula jadi. Lepas kaki dia kena potong, dia tak lagi dapat kelab malam dan sebagainya. Lepas ada COVID, dia tak boleh pergi kelab malam berhibur. Artinya ada orang meninggalkan maksiat secara semula jadi dengan proses. Tetapi sabar untuk terus melakukan ibadah, ini yang sukar. Kadang-kadang bukan kita katakan sabar dalam melaksanakan ibadat itu sendiri, tapi sabar dalam mengekalkan nilai ibadat. Nilai ibadat. Kata Imam Syafi'i, 4 perkara aku lihat suatu benda yang ganjil di Madinah, di bandar. 4 perkara aku tengok pelik, kata Imam Syafi'i. Antaranya ialah, aku melihat ada seorang lelaki, umurnya 90 tahun. Dia keluar pagi, kerjanya mengajar orang menyanyi, orang tua ni. Maka daripada pagi sampai petang, umur 90 tahun, round untuk apa? Untuk ajar orang menyanyi. Tapi sampai waktu solat, aku tengok dia solat duduk. Ya, waktu dia mengajar menyanyi itu berdiri bercacang tegak. Ya, tapi time sembahyang duduk. Lihat dia tak sabar dalam buat taat. Macam kita tengoklah, waktu pergi hypermarket yang berkursi roda tu banyak, tapi pergi masjid tak ada. Dia tak sabar. Kita tengok kadang-kadang buat benda tu semua boleh bergerak dengan cergas, tapi bila solat dia tak mampu sabar untuk melakukan dengan lebih baik. Kita tengok orang umur 90 tahun, dia buat semua urusan dunia, tapi bila buat solat Jumaat, malas dia. Tak pergi dia. Dia duduk dalam banyak program, tapi duduk majlis ilmu tak boleh. Maka Imam Syafi'i kata pelik. Aku tengok 4 perkara yang pelik. Salah satu daripada 4 tadi ialah seorang umur 90 tahun, kerja-kerja dunia dia punya gagah, ajar menyanyi gagah, keliling bandar. Tapi time sembahyang aku tengok dia sembahyang duduk. Jadi tuan-tuan, kita pun nilai balik lah. Kita kadang-kadang dalam buat urusan dunia nampak gagah je. Ajak ngeteh boleh, 3 jam sembang. Ajak menuntut ilmu, 30 minit tutup mata dah kita. Maknanya tak sabar dalam taat, tak sabar. Sebab itu sukar untuk sabar dalam mentaati Allah. Kita kalau ajak tengok filem jam-jam, suruh tengok Quran 5 minit, pedih mata. Kelabu, rabung, datang belaka lah. Tak sabar dalam mentaati Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita nak nilai balik sabar-sabar kita ini, khususnya dalam mentaati Allah.
malu kita pada Allah. Dalam hal-hal dunia kita tunjuk bersungguh sangat. Sungguh kita. Bersengkah mata. Tapi untuk hal akhirat, lemahnya kita, nampak penat, nampak no uzur. Tapi ajak je hal dunia tu gagah balik. Maka ini satu kelemahan yang nyata, yang patut setiap orang muhasabah tentang nilai agama yang ada padanya. Dan bila kita melihat huraian-huraian ulama tentang sabar, Abu Sulaiman Darani kata tentang sabar, dia kata kita ni hakikatnya benda kita suka pun tak boleh sabar sementara benda kita tak suka. Maknanya tuan-tuan, kita ni dapat nikmat banyak pun tak mampu sabar untuk mensyukuri nikmat Allah dan sebagainya. Sementara kalau kita dapat musibah, lagilah kita tak mampu sabar. Dan beliau juga ataupun ulama juga berkata, kata Zunnun al-Misri, sabar itu ialah menjauhi segala perkara yang haram. Kemudian redha dengan apa ujian Allah Ta'ala yang berupa kesakitan, dan sentiasa pemurah. Sentiasa pemurah ketika mana kita miskin sekalipun. Maknanya dengan kata lain, Al-Imam Zunnun al-Misri melihat sabar itu ialah melaksanakan perintah Allah tanpa melihat sebabnya kenapa. Tanpa melihat keadaan bagaimana. Jangan cerita, ustaz, saya kalau kaya saya nak sedekah banyak. Tapi kalau miskin, miskin tak sedekah lah. Kamu tak sabar. Kamu tak sabar. Ustaz, saya kalau lapang masa saya akan duduk mengaji, belajar. Tapi kalau sibuk, sibuk tak belajar lah. Maknanya kamu tak ada sabar. Artinya orang beriman yang sebenar ialah dia tak menggunakan alasan bagaimana keadaannya dan sebagainya untuk dia melakukan ketaatan pada Allah. Tak kira apa benda lah. Baik dalam bab sedekah, baik dalam bab menuntut ilmu, baik dalam bab ibadat. Namanya ketaatan pada Allah, tak ada alasan. Saya boleh simpulkan begini, sabar ialah orang yang tidak ada alasan mentaati Allah. Maka itu sabar. Kalau orang tu ada alasan dalam mentaati Allah, macam-macam sebab, dia ni tak sabar. Dia tak sabar untuk dia meluangkan masanya untuk mengingati Allah. Walau perkara itu yang diperlukan dalam hidup dia. Yang lain-lain kita tak perlu sangat, tuan-tuan. Yang lain-lain kadang-kadang kalau kita tak bersungguh pun dia datang. Tapi sabar dan mentaati Allah, dia tak datang percuma. Ibn Atha berkata, sabar tadi ialah kalau datang malapetaka apa pun kita sama je. Kita sama. Bahkan kita tidak mengeluh. Mengeluh maksudnya, tuan-tuan, atau disebut ada mutasyakki, taklah mengadu orang tu, mengadu orang ni tanpa sebab. Asal jumpa orang, cerita masalah dia. Asal jumpa orang, cerita masalah dia. Itu mengeluh. Tapi kalau dia cerita, orang boleh selesaikan dengan nasihat, itu lain. Itu tak panggil mengeluh. Itu dia cari jalan yang baik. Tapi yang mengeluh ni, tuan-tuan, artinya dia cerita pada semua orang tanpa mengambil kira orang ni boleh tolong, tak boleh tolong. Asal jumpa cerita, asal jumpa cerita. Sehingga ramai orang tahu kesusahan dia. Berbanding ramai orang tahu nikmat yang dia dapat. Dapat nikmat orang tak tahu. Tapi kalau susah sikit, satu Malaysia tahu. Kita boleh dapat nikmat senyap-senyap je. Sedangkan dalam Quran Allah sebut, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun nikmat kamu, hendaklah kamu cerita. Cerita. Kita bila dapat motor baru, tak cerita orang motor baru. Tang hilang baru cerita. Saya hilang motor, saya hilang motor. Satu Malaysia tahu. Tapi bila ada, tak ada pula nak cerita. Alhamdulillah saya dapat motor baru, syukur pada Allah. Tak cerita ke keluarga. Sampai keluarga tanya, bila mau beli motor ni? Tahu-tahu hilang je. Adalah lama dah 2 tahun. Takut orang pinjam motor dia. Dia tak nak beritahu sebab takut orang pinjam. Kedekut rupanya. Tuan-tuan, kita diajar bila ada nikmat kita cerita tanda syukur. Tapi bila dapat musibah, kita tak banyak cakap. Kurangkan mengeluh. Abu Usman kata, orang yang paling sabar ialah orang melihat segala musibah itu biasa je. Macam pepatah Melayu kata, alah bisa tegar biasa. Tak ada apalah biasa. Sebab dia tahu semua orang melaluinya. Semua orang melaluinya. Sakit. Tuan-tuan, siapa tak sakit? Tanya soalan, siapa tak sakit? Semua sakit. Sakit hati. Siapa tak sakit hati? Dikhianati. Siapa tak dikhianati? Kita lihat semua benda biasa. Orang umpat kita, siapa tak diumpat?
Orang fitnah kita, siapa tak difitnah? Rasulullah pun kena fitnah. Ummahatul mukminin pun kena fitnah sementara kita ni. Setakat ibu rumah tangga je, bukan ibu orang beriman. Jadi bila kita melalui semua benda tu, kita kata, alah, macam benda biasalah, biasa. Saya tak ambil pusing, saya tak ambil kisah sangat. Orang buruk-burukkan bisnes kita, biasalah. Siapa yang tak diburuk-burukkan? Hidup itu memang macam tu. Jadi orang yang mampu sabar, dia dah terbiasa dengan semua benda, terbiasa. Dia anggap semua berlaku tu biasa. Dengar cerita orang ni mengumpat dia kata begitu begini, dia kata biasalah. Dah orang tak suka macam tu lah ayat dia. Ada orang puji dia begitu begini, orang tengah suka kita dipujilah macam-macam. Dia orang biasa. Yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kamu tak bersedih apa yang hilang dan kamu pun tak gembira apa yang datang. Biasa. Hari ni orang angkat nasi lauk ayam panggang. Biasa makan. Lepas tu nanti orang angkat ikan masin panggang. Biasa. Tak ada beza. Lepas tu orang angkat telur panggang. Biasa je lah. Tak ada pula tanya, kenapa pula telur panggang ni? Kita nak makan ayam panggang. Ini juga makna orang sabar. Dia bagi dia tak ada benda beza. Dah namanya makanan biasa sama je. Dah nama perangai manusia macam tu lah. Ya awak ni bila susah semua orang lari. Dah biasa. Memang macam tu lah. Kita susah. Siapa nak datang? Kita bila ada gula, banyak semut datang. Tak semut dari mana kita pun tak tahu. Tapi dah tak ada gula ni, dah tak apa-apa manis, tak bersemuk ni, tak ada orang nak datang. Dah hilang pangkat, dah tak jadi pengarah, dah tak jadi guru besar, dah tak jadi pengetua, dah tak jadi orang-orang terkenal, orang pun tak datang. Biasa. Oh, dulu waktu terkenal ramai orang datang. Semua nak minta tantangan, autograf, ambil gambar, selfie semua. Tiba dah tak terkenal dah. Maka orang pun tengok pun tak, pandang pun tak. Bagi dia biasa. Saya tak ada masalah. Terkenal saya, tak terkenal saya, benda tu biasa. Ini orang sabar. Dia tak ada, kenapalah orang dah tak nak ambil gambar dengan aku ni. Kenapalah orang dah tak ada pandang-pandang, tengok-tengok, jenguk-jenguk aku. Orang ni tak mampu sabar dalam ujian. Kata ulama lagi, sabar ialah menjalani cubaan dengan sikap yang sama, senang atau susah. Benda yang sama yang kita huraikan tadi. Kata Abu Uthman, pahala yang paling besar bagi ibadah ialah pahala kesabaran. Tuan-tuan, kita dah sebut, sabar dalam ibadat ni paling susah. Tuan-tuan nak tahajud 3 pagi tiap-tiap malam, susah, cuba buat. Kita tuan-tuan nak baca Quran sehari sejuzuk, cuba buat. Tengok berapa lama tahan. Oi, susah. Ada je hari sibuk kita. Sibuk tak menentu. Sibuknya, menyibuknya banyak. Kita nak istiqamah duha, payah tuan-tuan, payah. Terutama bila datang usia-usia tua kita. Sahabat namanya Amru bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanyakan satu ibadat untuk dia istiqamah buat. Maka dia kata, ya Rasulullah, saya nak puasa. Nabi kata, puasalah sebulan 3 hari. Ya Rasulullah, saya kuatlah, saya nak buat banyak lagi. Kata Nabi SAW, puasalah hari Senin, hari Khamis. Lalu kata sahabat ni, ya Rasulullah, saya kuat lagi, saya gagah. Kata Nabi SAW, puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Sum yauman wa aftir yauman. Dan ini sebaik-baik puasa Nabi Daud AS. Maka beliau pun berpuasa. Sampai umur dia lanjut tua tuan-tuan. Bulu kening jatuh ni, tua. Maka dia kekal berpuasa macam dia ambil daripada Nabi SAW, puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Ini orang kuat. Ali bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, iaitu anak kepada Abdullah bin Abbas, cucu pada Abbas bin Abdul Muttalib. Dia setiap hari dia pergi ke kebun dia akan solat sebanyak batang kurma, sebanyak batang pokok di kebun dia. Ya, kalau 500 batang, 500 rakaat dia solat. Solat setiap hari dia pergi masuk solat. Istiqamah dia, sabar dia. Dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan demikian cerita Junaid Al-Baghdadi. Dia pergi ke kedai dia akan solat di kedai dia. Dan istiqamah, baca Quran. Jadi untuk seorang yang kita katakan
terus buat ibadat dan bersabar dengan ibadat. Orang ni Masya Allah. Kalau dia ni dengar kuliah, sibuk macam mana pun dengar kuliah, ini besar pahala dia. Orang ni kerja usah, kita pagi-pagi kerja dah, dia dengar juga dalam kereta, dengar ni. Dia buat juga. Atau tak ada nasib dulu lah, kita akan dengar juga. Setiap hari dia menuntut ilmu, dia sabar. Sebab tuan-tuan, saya dah sebut kita sampai masa kita datang bosan. Datang bebang puluh, bebang sungguh. Tuan-tuan, waktu kita rasa ibadat tu beban, berarti kesabaran kita hampir habis. Sebab itu Allah berfirman, wa ma sabruka illa billah, sabar kamu datang dari Allah. Dan kerana itu Allah Ta'ala berfirman, wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan beri pahala yang lebih besar dek sabar kamu dengan apa yang kamu kerjakan. Sebab itu tuan-tuan, nanti bila dalam syurga kita dah tak payah semayang. Dalam syurga tuan-tuan dah tak payah puasa, makan je kita. Dalam syurga tuan-tuan kita dah tak payah sedekah. Sebab semua ibadat-ibadat itu memerlukan sabar di dunia, maka di akhirat kelak Allah Ta'ala tak bagilah kita buat. Sebab bebas kamu. Tak perlu kamu lawan apa-apa, bebas kamu makan hari ni. Bebas kamu minum. Bebas kamu bersenang lenang. Kat dunia ni tuan-tuan banyak perkataan kita kena buat. Tapi anehnya, dalam syurga, perkataan tu tak boleh buat. Tak ada orang dalam syurga dia nak semayang ke, dia nak tahajud ke, tak ada. Tak ada lagi nak baca Quran ke, tak ada. Kenapa? Kerana semua ibadat-ibadat itu memerlukan kesabaran di dunia dan Allah membalasnya dengan nikmat di syurga. Tak perlu kamu buat lagi. Dan kata Abu Usman, sabar itu ialah seorang yang bersifat teguh, tenang, lapang dada. Artinya kita boleh nampak seorang bila mana diuji, kuat dia, gagah dia. Bukan dia gagah sebagaimana daripada sebelum itu. Dia macam dapat power pula. Padahal dia sekarang sedang diuji. Nampak gagah dia. Bukan dijadikan apa yang menimpanya sebagai motivasi pada orang pula. Gagah dia menasihati orang pula. Kata Yahya bin Mu'az, bahawa sabar pada pencinta lebih besar daripada sabarnya orang yang bersikap serba sedikit. Apa maksud? Tuan-tuan, di sisi ulama sufi, sabar yang paling mereka bimbang ialah sabar untuk bertemu dengan Allah. Allah. Tiap hari ni sabar nak jumpa Allah. Tahan dirinya kerana belum sampai masa. Sabar kita lebih melihat kepada perkara-perkara musibah. Sabar pada wali Allah nak jumpa Allah ni. Sebab itu Nabi kata apa? Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang sayang nak jumpa Allah, Allah sayang nak jumpa dia. Tuan-tuan, macam kita ginilah. Kita nak jumpa kekasih kita. Janji nak jumpa kekasih kita ni lusa. Ya Allah, tak sabar-sabar bila lusa, kita tanya. Dek kerana apa? Kerana kita cinta pada orang ni. Kita nak jumpa anak tersayang kita ni. Anak tersayang kita baru nak balik dari Mesir. Dah lama tak jumpa, 4 tahun tak balik. Kita punya sabar nak tunggu dia balik. Dia balik bulan depan. Ni bulan ni kita dah siap dah. Segala persiapan dek ni. Tak tahan nak jumpa dengan anak tersayang kita. Maka sabar tu lagi dahsyat sebenarnya. Ini sabar pada pencinta Allah. Untuk bertemu dengan Allah yang tuan-tuan kita tak kuat ni. Sebab ni kita tak kuat. Kita duk sabar dengan benda dunia je. Kita duk main benda bawah-bawah je. Mereka pada kekasih Allah sudah satu peringkat rindu untuk bertemu Allah. Lalu mereka menahan diri, mereka sabar. Ya, kalau ingat rasa nak terbang hari ni juga jumpa Allah. Tapi ialah Allah Ta'ala dah tentukan setiap waktunya, setiap ajalnya. Kalau boleh nak mati sekarang nak jumpa Allah. Tapi Allah dah tentukan. Tak boleh lagi. Kamu mesti panjang umur dulu untuk kamu buat kebaikan ini, mentaati Allah. Sebab itu Nabi SAW waktu saat akhir baginda yang membawa kepada kewafatan baginda SAW, maka dekat dengan wafat Rasulullah, Allah Ta'ala suruh malaikat tanya Nabi, nak hidup lagi ke nak jumpa Tuhan? Tuan-tuan, Rasulullah tak perlu fikir panjang. Nabi kata apa? Ila rafiqil a'la, bukan di sisi Allah yang agung. Bukan dia tak sayang umat, dia sayang. Tapi pertemuan dengan Allah itu lebih mengasyikkan, lebih kita katakan luar biasa. Sehingga mereka tuan-tuan tak sabar-sabar nak jumpa Allah. Kalau tidak kerana Allah menyuruh mereka berada di sini lagi untuk mentaatinya, untuk melaksanakan perintahnya, nescaya mereka akan terbang terus bertemu Allah.
Ini benda-benda yang saya katakan kita tak berapa kuat. Kita tak terasa ni cinta untuk bertemu dengan Allah, sedangkan Allah tu paling sayang pada kita, paling penyayang pada kita, paling inginkan kebaikan untuk kita. Kita cuma cerita sabar, tak bersabar nak tengok benda-benda dunia dan sebagainya. Ini antara sabar pada pecinta Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita sifat sabar ini tuan-tuan, sehingga sabar yang paling tinggi, sabar untuk bertemu dengan Allah SWT. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.